Kenapa kau tepuk aku? Mira dengan Anas ni dah berkenalan selama 6 tahun tau. So Mira ni dia ingat dia dah cukup kenal lah dengan Anas ni tadi. Disebabkan bagi dia, Anas ni adalah seorang lelaki yang sangat bertanggungjawab tau. Bukan hanya pada dia, tapi bertanggungjawab juga atas agama dia sendiri. So bagi Mira, ciri-ciri tu adalah ciri-ciri yang dia nak daripada seorang bakal suami dia sendiri. Dan dia rasa Anas ni adalah orang paling tepat untuk bimbing hidup dia dengan anak-anak nanti. So dengan restu family diorang ni, diorang pun bertunang lah. Daripada si Mira ni, dia kata disebabkan dia terlalu kagum dengan sifat si Anas ni, sampai dia pun terikut-ikut sekali dan dia berubah tanpa dia sedar. Dia dah start dah pakai tudung. Lepas tu dia dah start kenakan orang kata apa, pakaian yang lebih sopan. And daripada sebelum ni dia jarang-jarang sangat solat, dia dah start dah solat 5 waktu penuh malam dan siang. Bagi Mira, tunang dia tu dah banyak dah ubah hidup dia dan diri dia sendiri. Dan dia rasa sifat Anas ni banyak bagi pengaruh baik kat dia tau. Cerita dia macam ni. Disebabkan kawan dia ni excited sangat dengan Mira ni nak kahwin. So dia nak tengok lah gambar tunang Mira ni. Dia nak tengok siapa gerangan lelaki tu yang boleh buatkan Mira ni jatuh cinta sampai tekad nak berkahwin tau. Ya Allah, luruh hati Mira ni. Korang tahu tak, habis semua kepercayaan dia dekat tunang dia tu hancur tau. Disebabkan kawan dia ni kata yang Anas ni pernah offer dia sex service dulu. Kawan dia bagi tahu dia lepas tengok gambar Anas yang dia send dekat WhatsApp tadi tu. Waktu tu takkanlah Mira ni nak percaya bulat-bulat benda tu. So of course lah dia menidakkan dan menafikan benda tu sekerasnya. Sebab bagi dia, Anas yang dia kenal bukan orang yang menjijikkan macam tu. Tapi dia pelik tau, sebab kawan dia ni tinggal dekat pantai timur, sedangkan dia dengan tunang dia tinggal dekat KL. So macam mana dia orang boleh kenal? Dia jadi keliru tau. Tapi disebabkan dia tak puas hati, so dia call balik kawan dia tu. Dia nak siasat lah. Dia tanya dekat kawan dia, macam mana kawan dia tu boleh yakin yang lelaki yang offer sex service dekat kawan dia tu adalah lelaki yang sama dengan tunang dia. So kawan dia ni jelaskan dekat Mira ni satu persatu perkara yang sebenarnya terjadi. Kawan dia kata yang time tu ada orang cuba sabotaj dia dengan meletakkan nombor telefon dia dekat dalam website tu. So daripada situlah lelaki tu kontak dia. Dia saja je layan lelaki tu disebabkan dia nak siasat dari mana datangnya call-call lucah yang selama ni dia terima. Kawan Mira ni cakap yang diorang tak sempat nak berang panjang pun. Lelaki tu dia dah send dah gambar. Kononnya nak tarik perhatian lah supaya kawan dia ni suka and minta ajak jumpa. Lepas dengar explanation daripada kawan dia ni tadi, Mira ni dia terus minta kawan dia send balik gambar yang dia dapat tu. Ya Allah, time tu terkejutnya dia sebab tengok memang jelas sepampang gambar si Anas yang ada dekat dalam tu. Dia tak buang masa dah, dia terus minta dekat kawan dia tu website yang dia jumpa dengan Anas tu tadi. Lepas tu dia terus buka website tu and dia check satu persatu dengan detail. And apa yang dia jumpa dekat dalam website tu memang betul-betul menjijikkan hati dia. Dan dia tak sangka yang selama ni Anas tu dia cuma berlakon je jadi orang yang bersifat mulia, kononnya beragama lah apa semua. Rupa-rupanya manusia bertopengkan malaikat. Semuanya memang dah jelas dan terpampang tau dekat dalam website tu. Anas ni dia bukan je bagi tahu dekat dalam website tu tentang fizikal dan detail dia tau. Dia ajak juga orang dalam tu untuk buat seks dengan dia. Ada juga beberapa perbualan yang Mira rasa sangat jijik untuk dibaca. Diorang kata diorang rindu lah dengan Anas ni. Diorang rindu aksi Anas dekat atas ranjang lah. Diorang rindu belayan Anas ni lah. Lagi buat dia yakin yang tu tunang dia sebab tunang dia tu pergi letak nombor telefon dia sendiri dekat website tu khas untuk orang-orang yang dahagakan sex service daripada dia. Korang tahu tak, waktu semua bukti dah terang macam tu, barulah si Mira ni dia rasa macam dunia dia berpusing, korang tahu tak. Dia punya kecewa tu, dia meraung sekuat hati time tu. Dia rasa macam dunia dia musnah, dia rasa macam kena khianat, dia rasa sedih, dia rasa sakit tau. So rasa sayang, cinta dia semua yang ada dekat Anas ni lenyap serta-merta je. Waktu tu cuma ada rasa marah, rasa benci je dekat dalam hati dia tau. Patutlah baru dia teringat sebab selama ni kalau keluar berdua dengan Anas tu, Anas ni dia akan letak phone dia dekat dalam mode silent tau. Rupa-rupanya sebabkan benda ni.
Dia time tu dengan rasa marah dia gagahkan diri, dia pergi print out semua bukti-bukti yang ada, and then dia kuatkan hati time tu untuk call si Anas ni dan ajak jumpa. Dia tak bagi tahulah jumpa pasal apa, tapi dia just bagi alasan yang dia nak bincangkan tentang perkahwinan diorang, ada benda emergency. So Anas ni pun setuju dan diorang jumpalah lepas waktu office petang tu juga. So petang tu waktu diorang jumpa ni, Mira ni dia masuk je kereta, dia terus bagi tahu print out tu bukti-bukti tu dekat Anas. Time tu Anas ni korang jangan cakap lah, dia terdiam lah, tak boleh buat apa kan, dah kantoi. Tapi dia tak malu guys, dia masih lagi menafikan itu bukan dia katanya. Dia kata dekat Mira tu bukan dia, dia kena aniaya. So dia suruh Mira calm down dulu tau. Mira ni dia tak kira lah, dia nak explanation juga. Tapi Anas ni still lagi nafi-nafikan benda tu sekeras-kerasnya. Anas ni dia kata dia kena sabotage lah apalah. Lepas tu dia kata dekat Mira, kalau nak tuduh dia, bagi dia bukti yang betul-betul kukuh. So Mira ni apa lagi, dia ada gambar kan. So dia terus tunjuk gambar tu dekat Anas. Time ni Anas dah tak boleh nak berdalih dah. So dia tersenyap membisu dekat situ. Last korang tahu dia mengaku juga dekat Mira ni. Tapi dia kata dia dah tak buka dah website tu. Entah ya entah tidak, tak tahu. Bagi Mira time ni, apa pun alasan si Anas tu, dia dah tak boleh nak terima dah Anas ni. Walaupun sebagai kawan, dia memang dah tak boleh. Tapi nasi dah jadi bubur. Hancurnya hati Mira ni dah tak boleh nak tarik balik dah. Waktu tu Mira minta dekat Anas ni tolong putuskan pertunangan diorang. Tapi Anas ni tak nak. Dia merayu-rayu dekat Mira ni, tolonglah jangan putuskan pertunangan kita. Tapi disebabkan Mira ni dia dah tetap pendirian dah, dia tak nak diperbodohkan lagi. So dia minta dan berkeras Anas supaya putuskan pertunangan diorang. Anas dah tak boleh buat apalah, dia terpaksa aku dengan Mira punya permintaan tu. So dia putuskan pertunangan diorang atas alasan yang dia dah jatuh cinta dengan perempuan lain. Walaupun benda ni dah lama dah berlalu, tapi kesan dia dan sakit dia masih lagi terasa sampai ke hari ni bagi Mira ni. Dia jadi trauma tau nak jalinkan hubungan dengan mana-mana lelaki sampai sekarang, disebabkan dia takut dikhianati dan diperbodohkan lagi. So nasihat dia untuk wanita dekat luar sana, especially yang nak mendirikan rumah tangga tu, tolong siasat betul-betul siapa bakal suami korang tu.